Aidilfitri 1443 Hijrah disambut esok. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhajir Nasami, berita tengah malam. Aliran trafik di beberapa lokasi di Lebuhraya Utara Selatan Plus arah utara bergerak perlahan dengan pertambahan jumlah kenderaan, namun pergerakan lalu lintas masih lancar dan terkawal. Ini berikutan orang ramai masih menggunakan kesempatan yang ada untuk pulang ke kampung halaman sempena perayaan Aidilfitri esok. Ikuti perkembangan semasa bersama Fairuz Rizwan Padarudin di hentian rehat dan rawat RNR Sungai Perak arah utara. Baik, terima kasih. Seperti anda sedia maklum, saya kini berada di hentian rehat dan rawat RNR Sungai Perak arah utara untuk saya berkongsi perkembangan terkini aliran trafik di Lebuhraya Utara Selatan menghala ke utara. Untuk makluman, laluan ini merupakan laluan utama bagi pengguna Lebuhraya daripada luar Perak untuk menuju ke negeri-negeri sebelah utara seperti Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis. Selain itu juga, laluan ini merupakan laluan bagi mereka yang ingin menuju ke negeri-negeri sebelah pantai timur, khususnya di Kelantan, di mana mereka akan disusur keluar Plaza Tol Kuala Kangsar, kemudiannya menuju ke Gerik untuk memasuki negeri Kelantan. Berdasarkan tinjauan saya di kawasan RNR ini sejak pukul 10 malam tadi, aliran trafik khususnya menuju ke utara tanah air menunjukkan peningkatan jumlah kenderaan, namun pergerakan lalu lintas masih terkawal dan lancar. Ingin saya berkongsi di sini beberapa lokasi yang sedang berlaku kesesakan kenderaan, iaitu trafik dilaporkan perlahan dari laluan Slim River ke Gopeng arah utara. Manakala aliran trafik dari Bido ke Gopeng arah utara turut bergerak perlahan. Untuk makluman, di RNR Sungai Perak arah utara ini turut menyediakan kemudahan seperti surau, tandas awam, kedai seberaneka, gerai makanan dan minuman untuk kegunaan khususnya pengguna Lebuhraya Plus. Baik kepada pengguna Lebuhraya di luar sana, sekiranya anda berasa letih dan mengantuk, jangan teragak-agak untuk singgah di RNR berhampiran bagi membolehkan anda berehat seketika sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi anda. Ingat orang yang tersayang, pandu cermat, jiwa selamat, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Baik, saya kira setakat itu dahulu perkongsian dapat saya bawakan dari RNR Sungai Perak. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fairuz. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Musafah Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bertitah agar keceriaan menyambut Lebaran turut disertai dengan penjagaan kesihatan demi kelangsungan usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19. Usaha kita dalam memerangi COVID-19 telah menampakkan sinar di hujung kegelapan. Kita telah berjuang selama lebih 2 tahun untuk mengecapi nikmat ini. Berbagai onak dan ranjau yang telah kita tempuhi dalam perjuangan membebaskan negara daripada belenggu COVID-19. Melangkah ke hadapan, rakyat Beta hendaklah meneruskan momentum dengan berterusan mempraktikkan amalan penjagaan kesihatan yang baik dan mematuhi semua saranan kerajaan. Jangan sekali-kali mengambil mudah dan bersikap sambil lewat akan nikmat kesihatan yang dikurniakan Allah SWT. Baginda turut bertitah peralihan ke fasa endemik telah memberi lebih keceriaan kerana dapat disambut bersama keluarga dan sanak saudara kali ini. Pembukaan sempadan negara pada awal April lalu juga telah memberi impak besar kepada pemulihan ekonomi negara. Perkara tersebut dizahirkan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam titah perutusan baginda sempena Hari Raya Aidilfitri. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyeru semua agar berpegang kepada konsep tasamuh yang menekankan tentang nilai toleransi dan kebersamaan selaras konsep keluarga Malaysia. Dengannya, seseorang akan lebih menghargai perbezaan antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam.
Tidak hanya urusan ibadah sahaja yang diatur oleh Islam, kehidupan sosial juga ada aturannya dan salah satunya adalah anjuran untuk bersikap tasamuh ataupun toleransi dalam bermasyarakat. Tasamuh adalah salah satu bentuk akhlak terpuji dan amat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bermasyarakat, tasamuh adalah sikap yang penting untuk diterapkan. Dengan tasamuh, seseorang akan lebih menghargai perbezaan antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Tambah beliau, ia boleh menjadi panduan kepada semua dalam memastikan konsep keluarga Malaysia dihayati sepenuhnya dari segi amalan dalam kehidupan seharian bagi mewujudkan masyarakat yang madani. Datuk Seri Ismail menjelaskan dalam perutusan khas Aidilfitri. Sementara itu, solidariti keluarga Malaysia mendepani pelbagai cabaran terus mendapat pujian. Menurut Perdana Menteri, ia menjadi teras untuk kerajaan memberi fokus memacu pemulihan negara agar rakyat dapat kembali hidup dengan selesa melalui pelbagai strategi yang dirangka. Kerajaan sentiasa mendengar keluhan rakyat. Justru keputusan kerajaan membenarkan pengeluaran khas Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP sebanyak RM10,000 membolehkan keluarga Malaysia membuat persiapan menyambut Aidilfitri. Begitu juga dengan bantuan khas keuangan Aidilfitri 2022 sebanyak RM500 bagi penjawat awam, sedikit sebanyak diharap dapat dimanfaatkan oleh keluarga Malaysia untuk Lebaran. Tambah beliau lagi, dalam perutusan khas Aidilfitri hari ini, rakyat Malaysia perlu memanfaatkan kelonggaran prosedur operasi standard COVID-19 mulai 1 Mei 2022 untuk menyantuni ibu bapa, sanak saudara dan sahabat handai bagi mengeratkan ukhuwah dan silaturahim. Dalam kemerihan menyambut Aidilfitri, orang ramai perlu terus mengamalkan kawalan kendiri walaupun banyak kelonggaran telah diberikan demi keselamatan diri dan keluarga tercinta. Luangkan masa mengunjungi rumah terbuka dan menziarahi. Kepada keluarga Malaysia yang dikasihi dan seluruh umat Islam di mana saja anda berada, saya bersama barisan Jemaah Menteri mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Raya Keluarga Malaysia, Syawal diraih, nikmat disyukuri. Baik, proses cerapan anak bulan Syawal 1443 Hijrah di seluruh negara berjalan lancar. Di Labuan, ia dilakukan di Menara Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan, diketuai Ketua Unit Falak Pejabat Mufti Labuan, Angku Bohizan A. Ahmad Tani. Menurut beliau, ia disaksikan secara langsung menerusi paparan di skrin dan direkod sebagai bukti sahih sebelum dihantar ke Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu untuk pengesahan. Pada pukul 6.26 petang sehinggalah terbenamnya bulan pada pukul 6.50 malam. Anak bulan telah berjaya kelihatan oleh jawatan kuasa melihat anak bulan keseluruhannya pada jam 6.38 malam, iaitu pada ketinggian anak bulan 2 darjah 55 minit. Dan Alhamdulillah, ini merupakan satu penemuan baharu dalam kajian kenampakan anak bulan yang mana dianya berada di bawah kriteria Imkanur Ru'yah. Ia melibatkan 7 ahli jawatan kuasa melihat anak bulan mewakili beberapa agensi di Labuan. Terdahulu, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad mengumumkan umat Islam di Malaysia akan menyambut Hari Raya Aidilfitri esok 2 Mei 2022.
Saudara, setiap kali menjelang Hari Raya, sudah pasti tradisi mengirim kad raya menjadi kelaziman dalam kalangan masyarakat sebagai pengganti diri untuk bertanya khabar. Namun, ledakan kecanggihan teknologi kini, kad raya telah mengalami transformasi daripada kad raya fizikal kepada kad raya animasi yang menjadi pilihan generasi muda. Meskipun berbeza platform, namun kedua-duanya tetap menggamit nostalgia, terutama menjelang hari perayaan. Ikuti laporan Syarifuddin Arsyad. Bagi yang berada jauh di perantauan, amalan mengirim kad raya menjadi medium untuk bertanya khabar bagi melepas rindu. Kad raya konvensional yang hadir dalam pelbagai bentuk pasti menceriakan perasaan si penerima dengan menggamit memori ketika menyambut hari raya. Masa akak kecil-kecil dulu memang ada lah kantong-kantong kad raya kat dinding kan. Memang excited lah sekali tiba perayaan, tunggu-tunggu kad raya kan. Tapi zaman ni dah tak ada dah. Kad raya memang kita raya memang selalunya nak lah kad raya tu. Lepas tu dah apa, dah jadi macam tradisi raya lah kan. Kita kad tu kalau tak ada kad tu macam ada yang benda yang kurang lah. Untuk saya yang 20 tahun ni yang dah lama tak dapat kad raya, confirm nak lagi lah. Sebab kad raya kan orang akan tulis apa semua dalam tu kan. So macam bila dapat kad raya tu rasa macam feel nak raya tu lagi buat-buat lah. Dulu saya pernah dapat, cousin saya bagi kad raya. So rasa macam seronoknya bila kita dapat kad raya tu. Selari dengan ledakan teknologi dan penerimaan generasi baharu, revolusi penghasilan kad raya animasi yang kreatif dan inovatif dilihat menjadi penyambung kepada tradisi kad raya. Dari karikatur hingga ke bentuk 3 dimensi, kad raya dihiasi dengan lagu latar, pastinya menghiburkan sesiapa sahaja yang menerimanya. Kad raya animasi ni macam benda yang baru lah pada saya, umur saya yang lahir pada tahun 70-an ni, saya rasa tu adalah sangat gap dengan saya lah, dengan kehidupan saya, sebab saya punya nostalgia adalah kad raya yang berbentuk physical card lah. Kad raya animasi ni dia macam lebih kepada kartun. Dia lebih kepada moden lah. Kalau dibandingkan kad dulu, zaman dulu, dia lebih kepada macam gambar-gambar masjid. Macam tu, tak ada yang menarik untuk zaman-zaman sekarang. So zaman sekarang ni dia dah upgrade, jadi tambah banyaklah menarik dekat kad tu. Dulu kita pakai kertas, sekarang kita pakai teknologi. Teknologi tu dia dah letak lagu dan animation. Jadi saya pun, orang macam saya lah, bagi orang macam saya suka sangat. Saya suka. Walaupun feelingnya tidak sama seperti kad raya asli, namun sedikit sebanyak terubat juga kerinduan kita untuk menyambut raya. Dengan hanya sekeping kad, tapi pastinya ia memberi 1000 kenangan buat kita semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Syarifuddin Arsyad, Berita RTM. Baik, tidak lengkap Hari Raya tanpa hidangan kuih muih tradisional. Namun kini agak sukar mencari kuih tradisional, tambahan pula yang jarang dikenali seperti halwa maskat. Hanisma Ismail ada butirannya. Selain dodol, halwa maskat juga merupakan salah satu manisan istimewa di negeri utara dan selatan. Namun kini ia semakin dilupakan dek kehadiran kuih-kuih moden. Malah, halwa maskat sukar didapati kerana tiada pihak yang memasarkannya secara komersial. Tambahan pula, proses pembuatannya yang rumit menyebabkan tidak ramai pengusaha sanggup untuk menghasilkannya. Ada banyak step untuk menghasilkan halwa maskat yang berkualiti. Proses yang paling kita jaga iaitu proses basuh tepung, buang getah dan peram. Selepas itu, tepung itu perlu dimasak dan dikacau sentiasa untuk mengelakkan hangit. Disebabkan proses yang rumit inilah menyebabkan ramai yang tidak buat
lagi haluan maskat ini secara komersial. Mengakui haluan maskat lebih digemari generasi terdahulu, hal ini mendorong Maslina untuk menambah baik haluan maskat yang dihasilkannya. Haluan maskat utara ini dari resepi ibu mertua saya yang dia usahakan selama 30 tahun. Disebabkan haluan maskat lebih disukai oleh orang-orang tua, jadi saya upgrade haluan maskat dengan meletakkan kacang dan buahan kering untuk menarik minat orang muda. Selain itu, haluan maskat ini juga dijadikan hantaran perkahwinan atau pertunangan. Lain pula halnya dengan Nur Sakila Saidin. Daripada 10 adik-beradiknya, hanya dia memiliki kemahiran menghasilkan haluan maskat. Bermula dengan membantu ibunya sejak kecil, Nur Sakila 50 tahun meneruskan resepi warisan ibunya dan masih mengekalkan kaedah tradisional dalam penghasilannya. Selain menggunakan bahan asas seperti tepung, gula dan minyak, tanpa teknik dan peralatan yang sesuai, sukar untuk menghasilkan haluan maskat yang bermutu. Memang guna tangan. Memang yang tu memang orang kata tradisi lama lah, tradisi saya. Lepas tu yang paling ketara sekali tu kita kena buat dengan dalam periuk tembaga. Yang tu memanglah dia akan pancarkan balik dia punya cahaya. Bila kita buat periuk biasa, dia tak nampak shining dia tu, kilat dia tu dari warisan kita. Saya tu memang buat tu. Bila orang tanya buat periuk lain boleh tak? Ada orang minta resepi. Tapi saya kata okeylah, kalau orang nak buat, memang dia orang kata tak akan samalah dengan periuk tembaga. Menyedari resepi haluan maskat mungkin akan dilupakan, Nur Sakila berharap anak-anaknya akan meneruskan legasi haluan maskat ini. Okey, harapan saya untuk resepi haluan maskat ni boleh dapat diwarisi oleh generasi, maksud anak-anak saya, dan kalau boleh biar benda ni tak ketinggalan. Maksud akan ada orang akan buat lagi warisan saya ni untuk yang kacau haluan maskat tu semualah. Okey, terima kasih. Kuih-kuih tradisional yang dihidangkan semasa Hari Raya seumpama melengkapkan perayaan dan menggamit memori. Warisan ini perlu dikekalkan supaya tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas serta dapat menambat hati generasi akan datang. Salam Aidilfitri, Hanisma Ismail, Berita RTM. Masuk sahaja musim perayaan, pengusaha ketupat palas antara individu yang paling sibuk. Manakala tidak ada yang tidak menang tangan menyiapkan tempahan yang mencecah 1 tan. Ikuti laporan wartawan Fahmi Zaidi. Saya suka makan ketupat sebab benda tu kalau tak ada time raya tu macam tak lengkap raya. Suka bang. Sebab ketupat ni kan salah satu makanan tradisi orang Melayu kan. Kalau tak ada di pagi raya tu tak sah lah. Ketupat ni di antara macam makanan kegemaran saya lah di waktu hari raya sebab benda ni macam tradisi kita kan sebagai orang Melayu. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Ketupat palas sentiasa menjadi pilihan sebagai juadah wajib hari raya. Dek kerana itu juga, pengusaha ketupat palas Nadira Saidi menjana pendapatan lumayan hasil jualan juadah tersebut. Akak start buat ketupat ni tahun 2010. So sekarang dah 2012 kan. So 12 tahun. Masa tu kan akak memang minat buat benda ni. Lepas tu dah fikir dekat KL ni jual apa saja mesti laku. Lepas tu fikir kalau pun lagi satu kalau sedap, kalau kita buat benda sedap mesti orang cari lagi. So masa mula-mula akak start buat dulu dalam 60 kilo ketupat je. Tak sangka pula daripada 60 tu melarat sampai sekarang. Selain menetap di ibu kota yang dianggap sebagai lubuk rezeki,
Nadira kini turut menerima tempahan dari pelanggan berlainan bangsa, termasuklah dari luar negara. Selalunya China dengan India memang diorang suka. Sebab ketupat akak ni pun dah sampai ke luar negara dah. Ketupat ni diorang ramai customer akak daripada overseas, daripada Saudi, daripada Arab, mana hari tu dekat London pun ada. Diorang order, diorang minta akak post. Selepas 2 tahun tiada sambutan meriah kerana pandemik COVID-19, tahun ini Nadira menerima tempahan paling banyak sepanjang 12 tahun mengusahakan perniagaan ketupat palas. Sekarang punya tempahan, akak punya tempahan sekarang dah sikit lagi nak sampai 1 tan. So mungkin dalam 2-3 hari lagi akak nak tutup order dah. Sebab yalah, sekarang takut tak termampu pula nak buat kan. Ni pun bertungkul umur sini nak siapkan tempahan ni kan. Tahun ni masing-masing memang order lebih pada 5 kilo seorang. Pakat nak bawa balik kampung, nak bawa balik raya dengan mak ayah. Selain lemang dan pelbagai jenis kuih, ketupat merupakan makanan tradisi yang menjadi pilihan untuk dihidangkan kepada ahli keluarga dan juga tetamu di pagi raya. Ia juga merupakan menu yang menjadi lambang keceriaan di musim perayaan, khususnya Hari Raya Aidilfitri. Fahmi Zaidi, Berita RTM. Berdepan laut bergelora dan cuaca tidak menentu adalah rutin seharian, apatah lagi sewaktu bulan puasa. Di sebalik cabaran itu, Agensi Perkuasaan Maritim Malaysia APMM tetap cekal melaksanakan tugas dan amanah menjaga keselamatan negara. Ramadan sampai ke penghujungnya, wartawan Nur Ain Abu Bakar menyingkap perjuangan Sri Kandi Samudra bertugas sambil melunaskan tanggungjawab menjalani ibadah puasa selama sebulan. Bagi pegawai memerintah KM Nyalau, Lieutenant Komander Maritim Nurul Hanin Muhammad Isa, menjalani ibadah puasa di tengah-tengah lautan tidak pernah sesekali mengganggu gugat semangatnya untuk terus berbakti kepada negara. Tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara mengatasi segalanya. Cabaran berpuasa di lautan adalah pengorbanan diri dan rakan-rakan demi memastikan Malaysia kekal aman. Bagi untuk kapal saya, kami cabaran of course kita berpuasa, tapi kita tetap melaksanakan operasi yang sama seperti bulan-bulan biasa. Kita tetap melaksanakan operasi demi mematuhi KPI yang ditetapkan. So kita tetap buat perkara yang sama walaupun dalam bulan puasa. Lieutenant Komander Maritim Nurul Hanin juga tiada masalah menjalani rukun Islam ketiga itu bersama kru kapal yang majoritinya adalah lelaki. Ini kerana setiap aktiviti dilakukan secara bersama dan mereka saling bertolak ansur ketika bersahur serta berbuka puasa. Solat tarawih secara berjemaah juga dilakukan sekiranya tiada penugasan operasi. Perkara sama diakui Lieutenant Madya Maritim Nurul Anira Muhammad Arif. Bukanlah senang dan bukanlah sukar sangat. Cuma bagi saya komunikasi itulah yang penting. Apabila kita boleh komunikasi dengan baik, insya-Allah semua boleh bekerjasama dengan baik. Walaupun begitu, jauh di sudut hati, mereka tetap terkenangkan suasana menjalani ibadah puasa bersama keluarga tatkala laungan azan maghrib berkumandang. Ia bukan perkara mudah, tetapi jiwa mereka kental walaupun ada kalanya sepi meruntun jiwa. Saat anda berbuka puasa dan bersahur bersama keluarga, Barisan Hadapan ini menggalas tanggungjawab berkawal di perairan negara bagi memastikan keamanan sentiasa terjaga. Tak kira sama ada wanita ataupun lelaki, sama-sama memainkan peranan masing-masing demi lencana di dada. Terima kasih Wira Negara. Semoga anda sentiasa dilindungi sepanjang penugasan untuk terus berbakti kepada tanah air tercinta. Nur Ain Abu Bakar, Berita RTM.
Ops Hari Raya Aidilfitri HRA yang bermula Jumaat lalu menyaksikan sebanyak 5,021 kenderaan yang melewati kamera sistem keselamatan kesedaran automatik awas di lebuh raya didapati melanggar had laju dibenarkan. Daripada sejumlah 236,671 kenderaan yang melewati kamera awas di lampu isyarat pula, 966 didapati melanggar lampu merah. Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, dalam satu kenyataan, sebanyak 29 kamera awas dipasang bagi memantau kesalahan memandu melebihi had laju, manakala 16 lagi untuk kesalahan melanggar lampu isyarat merah beroperasi sepenuhnya sejak Jumaat lalu. Katanya kedua-dua kesalahan itu adalah yang tertinggi dilakukan pengguna jalan raya pada hari pertama Ops HRA. Pelaku kedua-dua kesalahan itu akan dikenakan tindakan mahkamah dan tidak boleh dikompaun mengikut Seksyen 79 Akta 333 JPJ. Jika disabitkan kesalahan, pengguna jalan raya boleh dikenakan denda sehingga RM2,000. Baik, kita mulakan dengan sukan badminton. Penampilan sulung Lee Jizia di Kejohanan Badminton Asia BAC 2022 di Filipina nyata membawa tuah buat dirinya. Pemain persorangan lelaki profesional negara itu merangkul gelaran juara selepas menafikan tentangan wakil Indonesia Jonathan Christie di pentas akhir. Zijia dan Jonathan masing-masing diletakkan sebagai pilihan ketiga dan keempat kejohanan memperagakan aksi sengit bagi merebut gelaran juara. Biarpun rekod pertemuan sebelum ini lebih memihak pemain Indonesia itu, namun kali ini Zijia lebih bersedia untuk menang 21-17, 23-21. Dalam dua kejohanan individu pertamanya tahun ini, iaitu terbuka Jerman dan All England, Zijia terkandas di separuh akhir. Bagaimanapun, dia berjaya membantu pasukan badminton negara muncul juara kejohanan badminton berpasukan Asia BATC di Setia Alam, Selangor Februari lalu. Sementara itu, harapan satu lagi wakil negara iaitu gandingan Erin Chia So Wee untuk menamatkan penantian merangkul gelaran sulung di pentas antarabangsa sejak digandingkan pada 2017 tidak kesampaian. Mereka tumpas kepada pasangan Indonesia Pramudia Kusuma Wardana Yirmia Enrich Yoshi Yaakob Rabintan dengan straight set. Aaron Yogyik berjaya memberi saingan di set pertama sebelum tewas 21-23. Namun percubaan untuk bangkit di set kedua tidak menjadi apabila mudah dijinakkan 10-21. Pencapaian terbaik mereka sebelum ini adalah 7 kali muncul naib juara, termasuklah di All England 2019 dan terbuka Thailand 2020. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada kami, warga kerja RTM. Terus kekal jaga SOP di mana juga anda berada. Selamat malam dan salam sejahtera.